saudara. Hari ini yang Berhormat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya bahawa adanya dakwaan bahawa pimpinan PAS ada berunding. Kononnya katanya ada wakil daripada kerajaan yang menawarkan parti itu untuk bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Menurut Perdana Menteri, beliau sama sekali tidak dimaklumkan berhubung perkara itu. Malahan, ia tidak pernah dibincangkan pada peringkat pimpinan tertinggi kerajaan antara Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Dan kata Sultan Ibrahim, saya tidak dimaklumkan. Saya tidak tahu sama sekali. Tidak daripada saya dan pemimpin kerajaan. Nak cakap macam mana? Bila mereka mengatakan bahawa Sultan Ibrahim berunding dengan PAS untuk bawa PAS masuk dalam kerajaan Pakatan Harapan, tak ada. Sedangkan hari Sabtu yang lalu, Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa ada tawaran daripada kerajaan untuk PAS bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Jadi katanya, kata Tan Sri Hadi, dia kata dakwaan itu dibuat kerana PH, Pakatan Harapan khususnya PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Hebatlah kenyataannya, saudara. Jadi itu keadaan, saudara, mereka mendakwa yang bukan-bukan. Tetapi bagaimanapun, saya juga melihat ada dalam media sosial kiriman dan kenyataan daripada mantan Ketua Pemuda PAS, Saudara Khairil. Beliau mengatakan bahawa ada rundingan dengan Lim Kit Siang, katanya. Pula dah. Bila masa pula Kit Siang berada dalam kerajaan dengan kerajaan perpaduan, dia telah pun bersara dari politik. Dan katanya rundingan itu dibuat cerita awal dulu masa nak tubuh kerajaan. Jadi inilah kita seolah-olah nak menegakkan benang basah. Itu cerita sebelum tubuh kerajaan. Masa nak tubuh kerajaan, kamu semua tak nak bersetuju. Dulu Yang Muhammadiyah, Sri Paduka Baginda Pak Agong telah pun menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi pimpinan daripada Perikatan Nasional tak mahu. Jadi akhirnya disarankan agar UMNO bersama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan dengan memodalkan 82 kursi dan 30 kursi dari Barisan Nasional, 112. Maka lepas itu masuklah pimpinan daripada parti-parti dari Sarawak, dan hingga saat ini terdapat 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan. Sebab itu saya melihat kenyataan Saudara Hisham Jalil. Agak menarik juga saya kata Hisham Jalil, menurut Haji Hadi, dia sedia, pula dah sedia jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dia minat untuk masuk kerajaan. Kerana katanya, dia kata ramai orang datang berjumpa dia menawarkan untuk masuk kerajaan. Namun kata Perdana Menteri tak ada. Dia tak ada jemputan pun kepada PAS untuk masuk kerajaan. Jadi dulu selepas PRU 15, Saudara Hisham Jalil pernah mencadangkan supaya Perikatan Nasional, Muhyiddin dan Tan Sri Haji Hadi berbincang dengan Anwar Ibrahim untuk bentuk kerajaan. Kerana waktu itu UMNO, Barisan Nasional bersifat kita lebih okey, kita dah kalah, kita nak jadi pembangkang. Tapi kerana kesombongan mereka menolak untuk bentuk kerajaan. Dan akhirnya UMNO, Barisan Nasional pula terpaksa membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Dan semua orang tahu ini tentang kesan daripada titah dan juga saranan Duli Yang Muhammadiyah Tuan Agong. Jadi sebab jika tiada kerajaan, macam mana nak dibentuk suasana negara ini? Waktu itu keadaan tergantung, waktu itu mereka sombong. Tapi hari ini kata Syam Jalil, tiba-tiba saja Haji Hadi minat nak masuk dalam kerajaan pula. Mungkin katanya mungkin kerana mereka tidak tahan lagi untuk menjadi pembangkang dan takut kes-kes mereka dibuka dan mereka menjadi kluster mahkamah. Sebagaimana yang sering saya katakan, teman-teman pimpinan daripada Perikatan Nasional mungkin mereka sudah gelisah sekarang kerana satu persatu kertas siasatan telah pun dibuka. Sebab itu saya katakan mereka menyesal. Seandainya waktu Duli Yang Muhammadiyah Tuan Agong menyarankan dibentuk kerajaan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, saudara, maka tentulah waktu itu tak adalah timbul cerita-cerita yang terdedah hari ini. Tentulah mereka berada dalam kerajaan, tapi hari ini segala-galanya dah terdedah. Maklum sajalah saudara. Saudara Robiah Hussein dia kata PAS takut jadi kluster mahkamah. Tak tahulah, saya tak boleh kata apa saudara. Tapi saya melihat itu keadaannya. Mereka kadang-kadang bercakap sembrono. Lihat sendiri saudara macam mana
akhirnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyelar sikap keceluparan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Jadi Anwar Ibrahim membidas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang mendakwa katanya Pulau Pinang masih hak Kedah. Jadi sepatutnya kata Anwar Ibrahim, beliau selaku Menteri Besar perlulah memahami perlembagaan dan tentang apa-apa yang terikat dengan aspek perundangan. Setiap pemimpin perlu menghormati perjanjian perlembagaan yang telah pun diperkenankan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Sultan Kedah dalam isu berkenaan. Ya, kadang-kadang katanya Anwar Ibrahim kata bila seorang pemimpin berucap, jadi dia kena fahamlah perlembagaan. Dia kena faham apa itu perjanjian. Walaupun ada perjanjian 300 tahun dulu ke 1000 tahun dulu ke, itu bukan persoalannya. Soalnya mesti menghormati setiap perjanjian. Kalau nak berucap dari segi sandiwara politik, sedap dari Anwar Ibrahim. Dan bidahnya Menteri Besar Kedah dia kata, kalau nak berucap dari segi sandiwara politik, itu soal lain. Tetapi sebagai seorang Menteri Besar, Anwar Ibrahim kata, saya fikir wajarlah beliau terikat dengan perundangan. Ini kerana semalam Datuk Seri Sanusi mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih hak Kedah. Ini yang diulang-ulang sekadar. Itu kadang saya saudara Osman, peninglah rakyat kalau begini sikap pemimpin. Mereka kerja tak serius. Aduhai Ramzul, dia kata, aduhai abah kau konon suci lagi bersih. Sombong pula tu. Bila nak suruh bergabung tak ada. Sekarang tanggunglah sendiri. Dan saudara, saya melihat kadang-kadang saya bersimpati juga dengan pimpinan daripada PAS. Kerana mereka dalam pilihan raya lepas mereka mendapat kursi agak banyak. Saudara, dalam beberapa hari, tapi sejak ke belakang inilah 3-4 hari ini nampaknya mereka seolah menyesal. Sebab itu terdengar macam kenyataan. Kenyataan pemimpin tinggi PAS seolah-olah ini Perikatan Pakatan Harapan tergending-gending nak membentuk kerajaan bersama dengan mereka dan sebagainya. Saya melihat ya. Tapi bagaimanapun, lepas dia membuat kenyataan itu, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO terus menempelak. Kerana bagi Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak payah mimpi lah benda begitu. Jadi soal sekarang, apakah PAS sudah menyesal? Jadi sekarang ni saya nampaklah bahawa seolah ada macam usaha untuk memecah belahkan antara UMNO dengan Pakatan Harapan yang saya yakin tidak akan berjaya. Saya melihat ada macam-macam propaganda yang ditulis tentang kononnya hubungan UMNO dengan keadilan dalam keadaan yang retak menanti belah. Sedangkan hari ini saudara, pimpinan media sosial, pimpinan penerangan UMNO dan keadilan, hari ini mereka berada di Semenyih, saudara, untuk melakarkan perancangan untuk menghadapi musim pilihan raya. Tak ada apa pun antara pimpinan UMNO, pimpinan Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan ni, saya nampak semakin terjalin kukuh. Malahan ibu pejabat kerajaan, ibu pejabat parti-parti perpaduan yang dianggotai oleh sejumlah 19 buah parti itu berada di tingkat 36. Saya bila pergi ke tingkat 36 dalam 3-4 hari lepas, saya sedih kerana itulah tingkat 36 itulah yang diubah suai oleh Presiden UMNO dan UMNO untuk dijadikan sebagai ibu pejabat sekretariat kepada Muafakat Nasional dahulu. Sedih saya tengok saudara, meja, bilik mesyuarat lengkap selengkap-lengkapnya. Seluruh tingkat 36 di Menara UMNO saudara dikhususkan untuk Muafakat Nasional, tapi hari ini telah beralih daripada Muafakat Nasional kepada Sekretariat Perpaduan. Nak buat macam mana? Show must go on, kehidupan mesti diteruskan. Jadi bila UMNO menjalin hubungan dengan parti-parti dalam perpaduan, Pakatan Harapan bersama-sama juga daripada Sabah dan Sarawak, maka terbentuklah parti-parti ini dalam satu ikatan sekretariatnya di tingkat 36. Tak ada lagi dah. Sebab itu yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia kata PAS tak payah nak mimpi lah. Saudara Abang Pasrat, kalau ujian lesen di JPJ 42 markah dikira lulus. Itu yang PAS menyesal tu. Betul saudara. Mungkinlah mereka menyesal. Saya tak mau nak
nak maki hamun, tidak. Tapi cuba kita fikirkan sebagai seorang orang biasa. Saya yakin kalau kita pun berada dalam kedudukan PAS mungkin waktu itu. Tapi nak buat macam mana? Dan sebab itu sekarang ni saudara, sudah pun kabarnya ada bibit-bibit perpecahan di kalangan pimpinan PAS dengan parti PBM. Sebab itu ada jamuan Majlis Hari Raya, Presiden PAS tak hadir. Ada juga majlis-majlis yang diatur oleh PBM. Ada juga pimpinan PAS tak hadir. Dan saudara lihat sendiri waktu perbicaraan Tasimuddin hari pertama semalam, saudara, tak ada pun kita lihat. Tak ada seorang pun sebagai gagasan bersama dalam Perikatan Nasional yang hadir memberi sokongan. Malahan mereka sudah seriau. Saya yakin pimpinan PAS juga sudah seriau apakah dalam menghadapi musim-musim pilihan raya nanti PAS boleh bertahan dengan isu-isu yang akan terbongkar satu demi satu. Bagaimana PAS mahu menghadapi suasana itu, persepsi rakyat apabila PAS dilihat bersekongkol dengan pimpinan-pimpinan yang semakin terdedah korupsinya. Saudara Edi Tahir pakai salah spek tu. Orang pakai spek mata, dia pakai spek dada. Edi Tahir.